Datuk Seri YB Datuk Seri Dr. Mujahid Lawan, dan juga bersama kita adalah YB Yahya Adun Fasih Panjang, dan juga kami sedang menantikan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Nizar dan juga kemungkinan Profesor Aziz Bari pun akan bersama kita lah pada pagi ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua para media, rakan-rakan media kita yang sentiasa setia bersama Pakatan Harapan di sini pada pagi ini untuk satu sesi sidang media berkenaan dengan kapal OPV Datuk Seri, dan juga isu-isu semasa yang lain. Dan sekarang saya ingin memberikan ruang kepada Datuk Seri dan juga Wadi untuk memulakan sidang media pada hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Syasha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Yang Berhormat YB Cikgu Yahya lah kami panggil. Saya sendiri Datuk Seri Dr. Mujahid sebagai pengurusi Pakatan Harapan. Pagi ini saya akan buat kenyataan sidang akhbar. Tajuk utama yang akan saya dedahkan pada pagi Jumaat yang penuh berkat ini ialah satu lagi skandal penyelewengan, iaitu OPV ataupun Offshore Petrol Vessel. Offshore Petrol Vessel ini adalah tempahan untuk Angkatan Pertahanan Maritim Malaysia. Saya mulakan dulu dengan latar belakang. Angkatan Maritim Malaysia selama ini mengadu kapal-kapal yang mereka ada untuk membuat rondaan di kawasan eksklusif dan juga bagi memastikan sempadan perairan atau maritim negara. Mereka ada lebih kurang dalam 30 biji kapal yang semuanya adalah yang uzo. Uzo makna sama ada dia ambil daripada polis diraja laut, polis laut diraja ataupun daripada tentera laut punya kapal. Mereka ada masalah besar untuk memastikan keselamatan kerana bot-bot dan vessel yang mereka pakai itu agak uzo. Okay. Maka dalam rancangan Malaysia ke-11, mereka telah meletakkan satu generation baru, new generation vessel ship yang akan dipakai oleh Angkatan Pertahanan Maritim Malaysia. Dan new generation ini adalah kapal-kapal yang disebut offshore petrol vessel yang lebih berkesan. Apa maksud berkesan? Selama ini yang mereka pakai, yang kapal-kapal dah usang itu, boleh bertahan 4 hari saja di lautan. Dan dia kena patah balik nak buat isi minyak dan sebagainya. Tapi dengan new vessel generation yang baru ini, dengan teknologi yang baru, mereka boleh berada di perairan selama 21 hari. Dan ini memberikan peluang untuk mereka meronda sempadan perairan negara dengan lebih berkesan. Dan kita sudah sedia maklum, lautan kita juga dicerobohi oleh nelayan-nelayan asing yang mengakibatkan berpuluh juta kerugian hasil tangkapan laut. Maka keperluan OPV ini bukan sekadar satu keperluan biasa, tapi dia adalah keperluan hasil negara dan juga yang lebih penting ialah pencerobohan, mengawal pencerobohan. Dalam RMK 11 telah diputuskan bahawa 3 biji vessel baru untuk tempahan bagi Angkatan Pertahanan Maritim Malaysia ditawarkan untuk disediakan. Pada tahun 2017, akhir tahun 2017, 3 biji kapal OPV ditempah melalui kontrak yang bernilai 738.9 juta. Nilai kontrak untuk siapkan dipanggil supply, deliver, test, commission. SDTC yang akan bagi 3 biji petrol. Syarikat mana yang dapat ni? This is where the problem comes in.
Tabung Haji Heavy Engineering. Tabung Haji Heavy Engineering telah mendapat kontrak untuk yang saya kata tadi tu, supply, ya, delivery, test and commissioning of the 3 OPV. Tapi yang peliknya, hingga hari ini dalam kontrak tersebut sepatutnya Tabung Haji Heavy Engineering deliver 3 biji kapal ini berperingkat-peringkat mulai tahun 2020. Bermakna Januari 2020 1, pertengahan 2020 1, ujung 2020 1. Itu kontrak dia. Bermakna mereka ada, kalau daripada 2017, 2018, 2019, 2020, lebih kurang dalam 3 tahun untuk mereka deliver kapal yang sangat-sangat diperlukan ni. Bukan main-main ni. Ini nak jaga perairan negara dan sebagainya. Baik. Tapi mereka gagal. Mereka gagal untuk deliver sampai hari ini. Walaupun ketika itu bila ditanya di parlimen, dia sekarang di bawah KDN. Dulu Angkatan Pertahanan Maritim duduk di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bila Pakatan Harapan ambil alih, APMM diletak di bawah KDN. Sejak itu hingga hari ini kapal itu tidak kelihatan dan ini sangat membimbangkan rakyat Malaysia. Apa akan jadi kepada kita punya sempadan maritim. Yang macam saya kata, kalau kapal yang ada 4 hari dia boleh ronda. Lepas tu dia kena balik. Dan alat kelengkapan dia agak usang. So, rakyat Malaysia terpaksa tanggung 3 tahun mendedahkan perairan kita kepada bahaya. Itu satu. Tapi apa yang lebih utama dalam hal ini ialah bagaimana anugerah kontrak itu diberi yang dibuat secara runding terus. Kalau anda ada masa boleh rujuk, Tabung Haji Heavy Engineering ada beberapa masalah. Satu, dalam kontrak ini dia bukan pakar dalam shipbuilding. Waktu itu pengurusi Tabung Haji adalah Datuk Seri Aziz Rahim. Dia mendapat kontrak secara direct nego melalui anugerah yang dikeluarkan surat melalui Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri waktu itu, yang JPM duduk bawah dia, anugerahkan nilai 739 tadi yang saya sebut tadi, juta tadi, kepada THE, Tabung Haji Heavy Engineering. Di sebalik dia tahu Tabung Haji Heavy Engineering bukan adalah pakar dalam pembuatan kapal. So dari awal lagi kontrak ini dipersoalkan. Ya. Dan lebih Dan lebih buruk daripada itu, saya nak maklumkan bahawa kenyataan bahawa Tabung Haji Heavy Engineering tahun 2017 yang mendapat kontrak itu, dalam surat itu Perdana Menteri dari JPM kata, surat itu kata you kena JV dengan satu syarikat lain. Maknanya dia tahu dah THE ni tak ada kepakaran. Syarat kontrak dia bagi tu, you kena buat JV dengan satu syarikat yang lain. So itu sendiri very confusing. I mean, saya kalau dapat kontrak, mestilah saya bagi kat pakar. Lepas tu ikut saya lah saya nak JV dengan siapa. Saya yang ada kepakaran. Yang ni terbalik. Dia tahu dah kawan ni tak ada kepakaran. Oleh kerana nak bagi juga, dia pula bagi syarat. Kalau kamu nak buat, kamu kena buat dengan satu lagi syarikat. Baik. This is where the problem comes. Okay? THE tidak ada kepakaran. Dia hanya ada fabrication saja. Dia tidak ada shipbuilding. Dia hanya ada fabrication dengan dia punya yacht saja. Maka dia kena cari siapa yang pakar dalam shipbuilding. Aha. Di sinilah mula masalahnya. Maka berlakulah JV antara Tabung Haji Heavy Industry yang memiliki 49% dan satu syarikat
Destiny Sendirian Berhad yang memiliki 51% daripada JV ini. Membelailah saya main kontraktor, saya dapat 49. You yang pakai, you dapat 51. It doesn't end there. Dia tak berakhir di situ ya. Destiny ini dikaitkan dengan kontrak-kontrak yang dia dapat dan sangat rapat dengan Kerajaan Barisan Nasional. Banyak kontrak yang dia dapat yang kita akan dedahkan nanti. Baik, dan siapa memiliki Destiny ini pun akan didedahkan yang ada kaitan dengan orang yang ada kepentingan di dalam OPV ini. Saya tak akan dedahkan nama dia hari ini. Saya akan tunggu minggu depan untuk mereka respon dulu daripada kenyataan saya ini. Kerana ya, Destiny Berhad tahun sudah 2021 telah pun meninggalkan projek ini. Walaupun dia pakar di bahagian ship building, kenapa dia tinggal abandon projek ini? Dia serahkan balik, THE beli semua saham yang 49% JV itu dan sekarang 100% di bawah Tabung Haji Heavy Engineering. Kemarin 5 September. The Age telah memaklumkan bahawa main dulu. Kemarin 2 September. 5 September The Age telah memaklumkan Tabung Haji Heavy Engineering telah dinyah senaraikan daripada Bursa Saham Kuala Lumpur. Why? Kenapa? Sebab sejak 2017 dan sebelumnya 2012, 2010, dia listed di bawah PN17. PN17 ini adalah satu kategori dalam bursa saham kepada syarikat yang bermasalah. Apa masalah? Hutang. Dia diminta untuk diregulate. Dia diminta untuk diregulasi dan dia restructure balik hutang-hutang dia. Selalunya PN17 ni diberi 8 bulan. Sejak 2017 diberi 8 bulan sampai hari ni dah berapa kali diberi peluang, dia gagal, akhirnya bursa saham delisted dia. Kenapa saya sebut ni? Kalau dia sudah delisted dengan masalah yang dia tak boleh selesai setelah diberi warning sejak 2017, ini saya cerita ni belum saya ambil alih 2018 Tabung Haji ni. Ini cerita sebelum ni. Maka delisting ini akan menyebabkan lagi parah kepada kita punya order OPV yang sepatutnya siap sudah 2020 dulu. Dengan berlakunya sekarang delisting, ini akan bagi banyak sentimen kepada pasaran dan juga keupayaan serta kita kata walaupun dalam delisting itu saya nak jelaskan ia tidak menghalang dia tidak menghalang THHE ni untuk meneruskan apa projek yang ada. Cuma di peringkat bursa saham dia tidak dilistkan dan ini sangat buruk bagi image. Apa yang saya nak rumuskan di sini ialah saya menuntut satu siasatan dari PAC untuk disegerakan kelambatan OPV ini. Kekhawatiran saya ialah kes dia lebih kurang sama dengan LCS, Littoral Combat Ship. Lebih kurang saya Datuk Seri. Lambat kerana ada masalah. Masalah itu kalau kita scrutinize, saya nak sebut adalah sebenarnya yang jadi bad boy dalam hal ini bukan sangat Tabung Haji Heavy Engineering, walaupun dia ada masalah, tapi JV dia, iaitu Destiny Sendirian Berhad. Dan saya tidak akan dedahkan nama dia hari ini. Saya hanya akan dedahkan setelah mereka respon. Apa yang saya lontarkan hari ini berlaku skandal dalam OPV yang menyebabkan kelambatan, dan saya nak maklum di sini dari 738.9 juta nilai projek, 500 juta telah dibelanjakan. Dan bila 500 juta dibelanjakan tanpa satu kapal pun sampai, ini sangat-sangat membimbangkan dan ada kelayakan untuk kita pertikai apa berlaku.
apa berlaku sepanjang 2 tahun kelambatan ini? Sebab dari awal lagi benda ni masalah. Tabung haji heavy engineering bukan shipbuilding. Syarat kontrak bagi dapat tapi kau kena buat. Kenapa ada syarat kontrak tu? Dengan Destiny ni. Dia tak sebut Destiny macam syarat tapi dia orang dah deal lah. Dapat tu Destiny 51%, tabung haji heavy engineering 49%. Dah lah tu. 2021 dia abandon. Menyebabkan THE terpaksa ambil. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan 2020 dia fail to deliver not even one ship. 2021 abandon. And tabung haji dengan status PN17 yang tak dapat diselesaikan 5 September baru ini telah diminyak senaraikan. Has been delisted di dalam bursa saham. September saya rasa. Belum 5 September. Sorry 5. Hang on Hari ni berapa bulan? 2 September. Sekejap Itulah saya ada Julai. Bila saya cek memang ada maklumat dia. Ogos ke Julai? Dia dah delisted Delisting Ogos. Oh belum lagi. Next week, sorry. I'm very sorry. 5th of September. That means bursa dah bagi warning dia. By 5th of September, mana esok lusa Hari ni 2. 4, 5. Tulat. So takkan 3 hari dia nak selesaikan masalah dia. So recap balik, 5th of September it will be delisted. It will be delisted. I don't think 3-4 hari dia nak buat apa PN17 tak boleh. Selalu PN17 kalau dia ni dia akan extend Within 8 months. 8 months. Yeah. But now dia issue a delisting order kepada on 5th of September. I'm sorry to say that tarikh ni dah pening, banyak sangat tarikh. Okay, so itu isu dia. Bermakna apa akan jadi kepada OPV? Itu our question. What will happen to our OPV yang tadi dibuat hanya kerana nak jaga kita punya maritime punya waters. Dan sekarang apa akan jadi dengan 30 kapal yang dah usang itu, yang sekarang ni hanya boleh 4 hari saja di laut, yang ni 21 hari. So siapa terlibat? Concern lah. Our concern. Tidak ada tuduhan tapi concern itu saya akan dedahkan. Maklumat pun kita dah ada. Cuma saya tak mau dedahkan hari ni. Saya nak tunggu respon daripada kerajaan hari ni. Especially hari ni dia duduk bawah KDN lah. Dan dia juga kena jawab masa zaman Mahyudin Yassin. Waktu itu juga masa Pakatan Harapan dia jadi Menteri Dalam Negeri. Kalau tabung haji heavy engineering saya boleh jawab. Sebab 2018 bila kita ambil alih, tabung haji heavy engineering ini termasuk di dalam senarai lebih kurang 29 syarikat yang sakit. Sakit tu maknanya dia masalah. Hutang 550 juta. Lepas tu dia making loss. Oleh kerana kita nak selamatkan tabung haji, kita tak mampu nak simpan dia. Tabung haji ada 30% stake. Ada 30% stake di dalam THE ni. So what happen? Kita pindahkan. Ini orang kata jual-jual dah ada. Kita pindahkan. Pindahkan tabung haji ini di dalam hari ini UJSB. Urus Jamaah Sdn Bhd, urus harta Jamaah Sdn Bhd yang merupakan SPV. SPV kepada syarikat bertujuan khas di bawah Minister of Finance Incorporated. So that shows maknanya masalah dia tu ditanggung dari dulu lagi. Bila saya datang, oleh kerana saya nak selamatkan supaya jangan sakit yang lain. Sebab tuan-tuan, kalau dia kekal dalam, saya kena tanggung dia. Dan ini menjejaskan lagi lah keuntungan tabung haji. Itu cerita dia. Tapi sekarang ni kalau you nak tahu lebih, tak bolehlah tanya saya bukan menteri lagi. You kena tanya dekat Menteri Kewangan sebab dia duduk di bawah Minister of Finance Incorporated, di bawah Zafrul dan di bawah UJSB. So you tanyalah mereka apa status. Jadi saya harap apa yang saya dedahkan pagi ini dalam kes OPV ini, saya tidak melihat bezanya dengan LCS. Cuma LCS ni 6 bilion. 9.3 bilion, asal 6 bilion.
Yang ni 738 juta. Tahun bila? 2017. So sekarang kalau 739 juta, kalau banding dengan hari ni dengan macam-macam barang naik dan sebagainya, I think itu dah kita dah rugi banyak. Dan I have made to understand that 500 million sudah disembeskan, sudah diberikan. So we are losing 500 million for nothing. Not even a ship. Siapa dia yang terlibat? Tunggulah. Minggu depan saya akan, kalau tak panggil pun saya nak tunggu dulu jawapan daripada ni kepada ni, kerajaan hari ni. Simple, tanya saya apa saya nak daripada ni, buat siasatan bebas. PSC boleh buat. PSC buat, cari maklumat macam dia buat di LCS. Then we know apa terma kontrak dia. Macam LCS, kalau kena faham, terma kontrak dia, duit dibayar, progress payment bukan based on physical siap, tapi based on alat yang dibeli. Kalau saya beli alat banyak, kapal tak siap, saya kena bayar based on progress payment. Itu dalam cerita LCS dia. Bayar dah 6 bilion. Lepas tu absolute pula dia punya peralatan. Apakah peralatan OCS, OPV pun dah absolute? I don't know. Selagi tak buat siasatan, we don't know. Siapa yang terlibat, yang dapat kontrak itu? I know, tapi I nak tunggu dia jawab. Destiny Berhad ni siapa ni? Apa kepentingan dia dengan kerajaan yang dulu, Barisan Nasional? So these are the issue yang saya harap dia orang dapat respon. Dan kita ada juga maklumat bahawa menteri yang bertanggungjawab hari itu ada kepentingan. Nak tanya siapa menteri itu, you check lah, you google lah masa tu siapa. Siapa jadi menteri waktu itu. Saya tak mau dedahkan sini, saya nak tunggu minggu depan baru saya akan keluarkan pernyataan. Any question? I hope you can get the fact right. Cuma you perbetulkan 5 September tadi tu. Will be delisted. Not have been delisted. Dia tulat. Any question on OPV? Ya betul, yang saya terlibat. Yang tu dalam program restructuring tu sudah ada banyak. Ada 105 saham, 29 hartanah. So mungkin dalam 105 saham tu lah yang ada kepentingan 30% tabung haji tu yang jadi sakit kat kami. Dan you kena ingat lah, tabung haji juga isu 9 berapa bilion ke untuk nak dia subscribe kepada sukuk yang diterbitkan oleh THEE. Maknanya kita ambil berat lah ni. Walaupun kita 30%, tapi kita ambil semua dia punya sukuk yang diterbitkan untuk selamatkan tu, dia panggil apa nama sukuk tu. Maknanya sebenarnya it's not 30%. Actually kalau tengok it's 99% actually. Kalau based on that ni. So dia akan tanggung masalah ni. Yang dah masalah ni, yang kata 10 bilion defisit ni. So that's why 105 saham yang kita miliki dikatakan sakit. Termasuklah ni TH Heavy Engineering ni, kita pindahkan kepada Kementerian Wang. Ni orang kata jual ni. Bukan jual, kita pindahkan, transfer. Nilai dia yang kita transfer semua 105 dengan 29 harta tak boleh alih ni ialah 9.7 bilion. Tapi kerajaan kami waktu itu kita nilai dia kepada 19.7 bilion sebab nak selamatkan tabung haji. Termasuk tabung haji Heavy Engineering ni, bila dia pindah, nilai dia di pasaran baru dalam 10 juta ya. How much kami ambil? Ambil tu makna transfer 330 juta. Nilai dia yang kami nilai. So siapa kata yang kita tak selamatkan tabung haji ni? Kalau dia duduk situ, tabung haji heavy pun kita selamat, tabung haji proper pun kita selamatkan. Tu isu dia yang orang kata jual tu. Dia orang nak reti. Yes, any question? So that means zaman kita ni kita tak ada kena-mengena dah. Tabung haji benda kita dah pindahkan sebab dia sakit. Yang berlaku cerita ni semua sebelum. Yang merosakkan dia sebelum tu. You dah tahu you bukan pakar, why you are giving him? Dia tak pakar.
Lepas tu syarat pula dia kata, you kena buat JV pula. Ada ke buat lagi tu syarat? Ada. I pakar, I tahulah I nak siapa dengan kontrak siapa yang I nak buat. Ni you bagi syarat pula. There must be something hanky-panky. Why do you need to bagi syarat you kena buat JV? Why? Dan syarikat tu saya dah sebut lah, Destiny. Destiny ni kalau you Google, defend pun dia, polis pun dia, semua dia. Tapi kita tahulah apa hubungan dia dengan kerajaan Barisan Nasional. Saya tak nak dedah nama. I want to name people. I will only name it next week after they respond by this statement that we made today. Dan perjanjian antara Destiny dengan Asian Engineering tu kesan sebelum pemindahan tu berlaku lah. Yang kita kesan tu sebenarnya kita dapati maklumat itu bukan masa saya, tapi benda itu boleh diakses. Dan dia buat statement umum, dia kata kita buat JV dengan Destiny, 51% Destiny, 49% dia fabrication, yang ni shipbuilding. Itu je dia punya ni. Why you giving to this THEE yang bukan pakar? Saya nak beritahu THEE ni juga Petronas dah ban dia daripada masuk mana-mana apa ni, sebab tender because they fail to provide projek yang sebelum itu, mana Petronas serik dengan dia. Blacklisted. Dia offshore, fabrication, nothing to do with shipbuilding. Oil punya ni banyak lah, oil punya. Dia punya booking kapal awal bulan 2021. 2020. Januari dan middle June and February. Tapi dah 3 kapal dia tak serahkan kapal nanti. Itu sekarang 2020. At least 2021 kapal kan sudah when now 2020, you know what happened? Because the country is so busy with the political instability and dengan COVID, tiba-tiba main LCS, then we start to dig in balik. Rupanya bukan LCS saja, OPV pun masalah, and it was already highlighted in the parliament for your information. I don't remember when, but it was highlighted, and masa tu kita punya Datuk Seri Hamzah lah, sebagai menteri yang bertanggungjawab KDN, dia kata should be delivered by August this year. Pun tak sampai. So after 18 months of delay, 2 tahun lebih lah. Lepas tu dia kata August, ini dah berapa dah ni? Dah hujung August dah ni. September dah. September dah. Bila you nak delay lagi? So I need, as your question, I need clarification also. Kalau saya kerajaan senang, saya tahu, saya tak tahu. Sekarang ni kerajaan apa tahu? Keluarga Malaysia, dia jawab. I mean, this is security. Maritime security. You imagine 4 days dia boleh pergi, lepas tu dia kena patah balik. Apa nak area kat perairan kita? And then dia tak boleh pergi ke tempat yang dalam lagi dengan fleet yang ada hari ni. So that's why OPV is so important. Dia duduklah RMK 11 to defend our border, maritime border. But unfortunately, seperti anda yang bertanya, bila benda tu tak sampai dengan nilai 38 yang 500 juta dah keluar, saya pun back a question juga lah. What happened? Apa jadi? Jadi saya dah put the pieces tadi sikit. Oh, it start from the beginning lagi. THE bukan pakar. Buat joint venture dengan Destiny. 2021, Destiny abandoned. THE terpaksa beli yang 49% itu. Dia bila buat JV tu dia jadi Destiny, THE, Destiny Berhad. Dan dia terpaksa abandon. Okay, after you pay 500 million, you abandon the project, siapa yang dapat untung pada sini? Itu yang saya kata, next week saya akan sebutlah apa masalah dia pada nama-nama ni. Yang ada kepentingan, direct. Bukan takat jauh-jauh, direct kepentingan. Yes, sir.
bahawa Hamzah you can ask him lah. Hamzah has already made a statement. I don't remember when. Already made, he said tadilah Ogos akan sampai. So kita tunggulah Ogos. Tak ada juga. And with the current situation, I told you, 5th of September, THG will be delisted. Even if they are able to supply one ship, say next month, what happened to the other 2? Bila lagi nak sampai? 500 million dah bagi dah. Exactly. LCS. Cuma bezanya kita tak ada. Macam LCS dia ada jawatan kuasa PSC. So I kata buatlah PSC segeralah. Ini perairan negara, man. Apa you nak biarkan perairan negara ni jadi masalah? That I hope media can help us. 500 million gone, 738 dia punya nilai. It's not their money. It's the people's money. And our security, maritime is at stake. You pun tahu, this okay, just macam ni. These 3 ships, di mana dia akan deploy? One, Timur, Semenanjung Timur, Timur Laut kita. One is, Pantai Timur, sorry. Pantai Timur. The other 2, Sabah dengan Sarawak. And you know lah, Sabah dan Sarawak punya problem. Especially Sabah lah. Sabah waters is every day being, intruded. Oh, what happened? Yang ada sekarang dah lapuk. 2 hari, 4 hari tak ada. Oleh kerana dia sepatut 4 hari, oleh kerana dia rosak kadang-kadang 2 hari dia boleh bertahan. Boleh. This is my concern lah. Ada apa soalan nak ditanya? So sinar boleh meletup pada esok ni. Meletup lagi. Kes demi kes demi kes. LCS, OPP. Apa beza? Yang ni 6 bilion, yang ni 700 dia berapa? Sama je. Tak deliver. Why tak deliver? Problem. 500 juta lesap. 500 habis gone. Kapal Where is another? So this one. Esok. Apa dia punya perjanjian saya tak tahu. So this PSC lah kena tengok. Well, if you say 738, kita kata at the average one ship will be like This one, 250 million. Lebih kurang lah 50 lah Roughly lah. Roughly lah on average kan. 3 kapal 700 lebih. So satu kapal yang 250. Where is it? Where is the kapal? Itu keterangan saya, penjelasan saya pada satu masalah yang saya terpaksa sebutkan kerana LCS telah mendukakan hati rakyat. OPV ini saya tidak nampak bezanya. Sama saja. Lagi luka lah. Lagi dalam luka. Kes dia sama saja. Usahanya kepada tentera laut. Dan ini aset tentera laut. Dan YB kita ni memang pakar dalam ketenteraan laut ni. Ya, YB juga adalah dulu vendor pada Bostep. Dia pun tahulah. Yang saya cakap ni dia cuma ada mak yang YB tak tahulah. Sebab dia hadir juga daripada Pasir Panjang Lumut kemari pagi ni. Dia tahu masalah tu. Itu pun 3 ships tu sebenarnya sikit sangat sebenarnya. Basically, dulu fleet yang APM maupun TLDM, dia ada fleet dia tau. Yang OPV berapa, yang ni berapa. Tapi dia terpaksa cut cost because dia punya belanja agak. Yang you know lah, our country defense is not a priority to the nation punya budget kan. So dia reduce. You dah reduce pun tak sampai lagi. Come on. Kalau you dah reduce half, katalah asal 6, tiba-tiba dia reduce 3, pun tak sampai lagi. Apa nak adil negara kita ni? And you know, this company bukan bidang dia. Why are you giving that? Back a question lah. Najib, Perdana Menteri, Aziz Rahim, chairman masa tu. Tabah Haji. Dan saya bukan nak menuduh. Kalau you baca dalam The Age, you baca dalam defense system, ni semua yang portal yang pasal defense, dia clearly sebut Aziz Rahim waktu itu dia bersungguh-sungguh melobi untuk dapat projek ini.
Why? Najib bagi pula. Dah lah bagi. Sebenarnya untuk pengetahuan 2017 when the contract was awarded direct negotiation, our good friend Rafizi Ramli has highlighted this. Cuma masa tu tak berjalan lagi projek tu. Cuma dia highlighted kenapa yang bukan pakar diberi kepakaran dan kenapa kena ada syarat bagi you kena buat joint venture. Bila kita check balik, joint venture yang di sini tu ada kepentingan pula dengan orang-orang tertentu. Yang hari ni masih bebas tanpa rasa segan silu berdosa dia gagal untuk deliver. Dan abandon macam tu, THC ambil balik. Dah lah tu delisted pula on the 5th of September, will be delisted after being PN17 for the past 2017. Musibah bertimpa. Doa lagi. Dia ada pepatah Arab sebut, ma la yasluh awaluhu la yasluh akhiruhu. Kalau Cina punya patah senang je, kalau kepala dah rosak, maka ikan tu semua rosak. Jadi Arab kata kalau depan tak betul, awal-awal tu tak betul, habis yang belakang hasil dia pun semua jadi wara lah. Macam ni lah. You bagi projek untuk jaga betul-betul ke pertahanan negara? Atau you bagi kerana you nak bagi tertentu orang tertentu? Apa tu kita check pula, ada kepentingan pula. They are risking the security of the nation to their own interest. This is not right. Jadi saya haraplah OPV ini buatlah siasatan bebas. Sebelum nak RCI, orang sebut RCI, saya tak apalah RCI tu, buat dulu PAC tu. PAC ni lebih detail, dia boleh panggil, dia boleh ambil balik minit mesyuarat kontrak tahun 2017 macam mana, how did tabung haji in the first place got the contract, sedangkan dia tak mampu, dia bukan shipbuilding, dia fabrication saja. And that proof right, dia punya saham 49%, yang ni 51% dalam joint venture ni. You contract main contract, you bagi orang lebih besar pada you, apa hal ni? Boleh? Ada apa nak tanya? Saya nombor satu, of course, the minister in charge lah. Walaupun mungkin dia tak terlibat, tetapi as a minister responsible for KDN hari ni, bawah dia, satu. Yang kedua, saya harap chairman PAC, YB Wo, Wo Kong Wah, Wong Kah Wong, take this seriously untuk dia pursue lah. Tu dia jawatankuasa PAC untuk dia chairman. Dia pursue lah. Dia boleh tengok laporan-laporan audit sebelum itu, dia can catch up bahawa ada masalah tu. I mean 2 years tak sampai, must be a problem. Dan kita dah dedahkan problem tu sejak dari awal, bukan sekarang. Dari awal lagi dah problem. Lepas tu UJV you abandon. Why you abandon? There must be some problem. Dah lah tu kita dapat tahu 500 juta dah belanja. What happened? Itu saya punya concern dalam saya punya sidang akhbar ini. Saya harap media boleh bantu kita untuk highlight apa yang kita bawa hari ini untuk kepentingan rakyat. Ada apa-apa soalan lagi yang on national issue? Baik, masih. Lepas ni order kita makan.